Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ahad ini seperti biasa kita sambung pengajian Fiqhul Manhaji kita. Masih dalam jilid yang pertama, dalam bab mandi. Mandi wajib ataupun al-ghuslu. Al-ghuslu iaitu mandi wajib. Bab mandi ya. Al-ghuslu adalah mandi, dan dalamnya itu ada terbahagi kepada mandi wajib dan mandi sunat. Ya. Dan kita telah bahaskan juga apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu perlu mandi, wajib mandi. Pertama al-janabah, seterusnya al-haid, seterusnya al-widadah dan al-maut. Empat perkara yang mewajibkan orang itu perlu untuk mandi. Pertama adalah janabah. Janabah minggu lepas kita bahagikan kepada orang yang mimpi keluar air mani ataupun bagi suami isteri yang bersetubuh, maka wajib untuk mandi. Maka perkara yang kedua yang perlu wajib orang itu mandi adalah orang yang haid, orang yang mengalami haid, itu perempuan lah. Ini perempuan, lelaki tidak ada haid. Jadi haid juga perlu kita pelajari, terutama yang lelaki juga, terutama yang perempuan, dan begitu juga dengan lelaki harus belajar tentang haid. Yang mana kita ada adik perempuan, kakak, ada emak, satu masa akan berkahwin, ada istri, ada rezeki Allah bagi anak, ada anak perempuan, kita kena ada ajar anak perempuan, kita kena kasih tahu dia apa-apa perkara tentang haid. Maka perlunya ilmu fardu ain. Ya, itulah ilmu fiqh kita kena tahu. Ya. Jadi haid, ya, apa itu haid? Ya. Pengertian haid, arti haid pada bahasa ialah mengalir. Manakala arti haid pada syarak ialah darah semula jadi yang normal keluar dari pangkal rahim perempuan yang telah baligh dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Ya. Jadi poinnya di sini adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita. Ya. Sama wanita saja ada rahim dia. Ada lelaki tidak ada rahim. Walaupun namanya rahim, tidak ada rahim dalam perut dia tu. Jadi di dalam peranakan dia ada namanya rahim. Ya. Oke, seperti biasa kita kena tahu dahulu apa maksud dia dari segi bahasa dan syarak, dan dalil pensyariatan dia ataupun dalil sebab dia. Dalil wajib mandi kerana haid menunjukkan mandi wajib bagi perempuan yang haid ialah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Daripada Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid, dan katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yaitu jangan bersetubuh dengan istri kamu dalam masa datang haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah. Daripada hadis pula,
Hadis pula ya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fad'is salata wa idza adbarat faghsili wa idza adbarat faghsili anki dammi wa salli. Maksudnya apabila datang haid maka tinggalkanlah solat, dan apabila ia berhenti maka mandilah untuk membersihkan dirimu daripada darah dan dirikanlah solat. Riwayat Imam Bukhari. Okey, itu tentang dalil wajibnya perempuan yang sudah berhenti darah haidnya untuk mandi wajib, untuk membersihkan diri dia. Sekarang pula, bagaimanakah kita nak tahu umur balik ataupun umur perempuan yang yang ada haid pada dia? Ya. Umur balik maksudnya telah sampai usia dia untuk balik. Maksud balik ialah seorang lelaki atau perempuan yang sampai had umur layak ditujukan kepadanya perintah melaksanakan syariat seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Bagi perempuan yang sudah haid, maksudnya dia sudah ditaklifkan untuk melaksanakan solat, puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Begitu juga dengan lelaki yang mengalami mimpi, maka dia sudah keluar air mani, maka dia wajib untuk solat. Dia tidak perlu lagi tinggalkan solat dia mesti wajib laksanakan solat 5 waktu sehari semalam. Dan puasa dia mesti berpuasa di bulan Ramadan, dan zakat dia kena bayar zakat, mengerjakan haji, dan semualah perintah Allah yang wajib ke atas dia. Ya. Okey, tanda balik pertama, bermimpi hingga keluar air mani sama ada bagi lelaki atau perempuan. Kedua, kedatangan darah haid bagi perempuan. Waktu yang memungkinkan seorang itu balik dengan sebab mimpi atau kedatangan haid ialah genap umur 9 tahun. Budak perempuan umur 9 tahun Qamariyah mengikut kalender Hijriah. Kalender Hijrah. Kalau kalender Hijrah dia punya setahun 354 hari dalam setahun. Kalender Hijrah tahu kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu kalender Hijrah. Ya, kalender Hijrah. Adapun kalender Masihi yang kita guna ni lah Januari, Februari, Mac, April. Jadi waktu haid di sini dalam fiqhul manhaji ikut mazhab Imam Syafi'i, perempuan itu memungkinkan seorang itu balik dengan kedatangan haid genap umur 9 tahun Qamariyah. Jadi 9 tahun umurnya darjah 3. 3, 9, 10, 11, 12. Jadi ini seawal 9 tahun, dan tidak semua perempuan datang haid pada usia 9 tahun. Jadi menurut Imam Syafi'i, perempuan yang belum sampai umurnya 9 tahun dia tidak dikira haid. Di sana ada anak kita perempuan, dia mengalami haid, keluar darah haid pada umurnya 8 tahun 11 bulan misalnya. 8 tahun 11 bulan. Mau hampir 9 tahun sudah. Contoh tahun lalu tahun kelahiran dia pada 10 Syawal. Ada lagi ke 10. Tahun kelahiran dia siapa ingat dalam kalender Hijrah bagus. Ya, dia lahir pada 10 Syawal. Jadi genap umurnya tahun depan pada 10 Syawal barulah genap umurnya 9 tahun. Tapi kalau dia mengalami haid pada hari pada 9 Syawal, belum cukup lagi umurnya 9 tahun, maka dia tidak dikira haid. Maka dia dikira sebagai darah istihadah, darah penyakit. Jadi perempuan budak kecil itu tidak dikira haid sebab belum sampai umurnya 9 tahun. Jadi budak tu kalau dia mengadu kepada maknya, "Mak, aku keluar darah begini," tapi maknya tengok umurnya belum lagi sampai 9 tahun, darjah 3 yang betul-betul sempurna umurnya 9 tahun Qamariyah, maka itu tidak dikira haid. Maka dia basuh seperti biasa sajalah, seperti orang kencing, basuh kemaluan dia macam biasa. Ya. Jadi lewat atau tidak kedatangan haid pada seseorang perempuan itu bergantung kepada keadaan di mana dia tinggal, cuaca negara yang dia tinggal, mengikut pemakanan yang dia makan. Ini mengambil faktor baka keturunan dia
genetik dia, di mana dia tinggal, negara musim panas, musim sejuk, itu memberi kesan sama ada awal dia datang haid ataupun lambat, ya. Dan ketiga, kalau genap umurnya 15 tahun qamariyah, sekiranya tiada berlaku mimpi atau datang haid. Jadi perempuan ini tanda balik dia juga tidak semestinya dia haid, ya. Dia juga boleh mimpi keluar air mani. Perempuan juga begitu. Jadi sampai tingkatan 1 dia tidak pernah bermimpi, tidak pernah haid. Tingkatan 2 pun tidak juga haid, tidak juga bermimpi. Sampailah tingkatan 3, umurnya 15 tahun qamariyah, genap umurnya 15 tahun pun tidak juga mengalami haid, maka dia akan dihukumkan orang yang sudah balik. Kalau dia tidak haid sekalipun, dia tetap juga akan dipertanggungjawabkan, dikira dia itu ditaklifkan hukum ke atasnya pada umur 15 tahun. Maksimum umurnya 15 tahun. Jadi kamu kalau tingkatan 3 masih dia belum lagi mimpi keluar air mani, maka kamu sudah dikira akil balik walaupun belum mengalami mimpi. Contoh, tingkatan 3 kamu nanti umur kamu 15 tahun genap pada 7 Zulhijjah misalnya, kamu lahir 7 Zulhijjah. Jadi genap 7 Zulhijjah pada umur kamu 15 tahun, baru dah dikira 15 tahun yang penuh secara qamariyah dia, ya. Maka tetap akan dikira kamu sudah akil balik, ya, maka wajib untuk solat, ya. Oke, seterusnya tempoh haid pula. Oke, tempoh haid, muddatul haid, ya, tempoh haid. Kita kena tahu juga tempoh haid bagaimana. Ada 3 tempoh haid. Ada 3 tempoh haid, yaitu paling singkat ataupun yang paling sekejap, paling lama, dan yang pada kebiasaannya. Paling singkat dia berapa lama, selalunya kebiasaannya berapa lama, dan paling lama biasa berapa lama paling lama, begitu, ya. Oke, yang pertama, tempoh yang paling singkat ialah sehari semalam. Sehari semalam. Perempuan umurnya tadi belum cukup 9 tahun, bila keluar darah, dia tidak dihukumkan darah haid, maka dia dikira darah fasad ataupun darah istihadah, maka dia tetap masih boleh solat dan sebagainya, ya. Apabila darah haid itu keluar pada tidak sampai 24 jam. Nah, perempuan itu dia keluar haid tidak sampai 24 jam. Misalnya dia sudah umur 9 tahun ataupun 10 tahun kan, keluar darah haid dia pada 8 pagi, ya, pada 8 pagi. Jadi 8 pagi ini perempuan itu keluar haid. Dia kalau darah haid dia tidak keluar secara terus-menerus macam meluka kita terluka, dia tidak akan terkeluar air darah itu begitu. Dia akan terkeluar, darah haid ini keluar jam 8, jam 9 baru keluar lagi sedikit. Jam 12 tengah hari baru keluar lagi. Jam 4 keluar lagi. Bila mana sudah penuh darah dorang pakai pad tadi ataupun pampers bagi dorang tu, bila sudah penuh tukar lagi. Maka begitulah rutin ibu kita ataupun kakak kita, adik kita bila mana mereka mengalami haid. Jadi jam 3 keluar haid sekali sampai malam. Jam 12 malam tidak lagi keluar haid. Jam 12 malam tadi tidak lagi keluar haid sampailah besok pagi. Tadi pagi dia kena jam 8. Tapi darah itu berhenti pada pukul 5 pagi tadi, tidak sampai 24 jam. Maka dia itu tidak dikira haid. Dia tidak dikira haid, maka dia dikira istihadah. Maka jam 8 tadi dia haid, maka sembahyang zuhur ni tadi dia tidak sembahyang sebab dia menyangkakan dirinya haid. Zuhur tadi dan asar dia tidak sembahyang sebab dia sangkakan dirinya haid. Begitu juga dengan maghrib, isya dan subuh tadi baru dia sedar darahnya sudah berhenti, tak sampai pun 24 jam. Maka bila mana dia tahu diri itu bukan haid, solat yang dia tinggalkan dari zuhur, asar, maghrib dan isya dia kena qada, dia kena ganti semula. Sebab darahnya tidak mencukupi 24 jam keluar. Maka dia kena qada. Bagi perempuan yang ambil berat tentang perkara ini, dia ialah kalau
kita tidak ambil berat, ibu bapa tidak ambil berat, solat pun tidak, apalagi tempoh haid anaknya pun tidak ditahu, maka terbiarlah anak tadi tidak jaga solatnya dan tidak dijaga tempoh haid dia. Rupanya si anak tadi istihadah, belum lagi haid, maka solat yang ditinggalkan tadi wajib dia ganti. Ya, ataupun pada hari dia haid jam 8 pagi itu tidak sampai 24 jam. Dan pada bulan Ramadan pula, ya, dan pada bulan Ramadan dia pecah puasanya di situ. Dia pecahkan puasanya, dia batalkan puasanya. Sekali dia sangka haid, sekali tengok jam 3 petang tak asa keluar haidnya. Rupanya bukan haid tadi dia tu. Ya, kirakan saja 24 jam. Rupanya bukan haid, jadi puasa yang dia tinggalkan tadi dia kena ganti, dia kena kodok nanti di bulan-bulan yang berikutnya. Syaratnya tu tempo yang paling sekejap 24 jam sehari semalam. Hitung saja jam tu 8 pagi sampai 8 pagi esoknya keluar darah, ada keluar darah. Tapi kalau stop sudah berhenti tak sampai 24 jam maka dia dikira darah istihadah. Ya, ada haid tu, darah haid ada, istihadah ni darah penyakit. Okey, tempo paling lama pula perempuan itu haid adalah selama 15 hari. Tempo paling lama perempuan itu haid selama 15 hari, ya. Jadi tadi paling singkat 24 jam, paling lama 15 hari. Dan kebiasaannya perempuan ini akan haid 6 atau 7 hari, ya. Kebiasaannya perempuan haid 6 atau 7 hari. Dan pada bulan pertama dia haid, dia tengok 7 hari haid dia. Kali bulan depan pun dia tengok 6-7 hari juga. Maka tempoh itu yang dia akan ambil pada kebiasaannya. Jadi setiap perempuan dia akan tahu berapa lama selalu tempoh haidnya akan pada kebiasaannya kena dengan dia. Selalu 6 hingga 7 hari. Jadi bila mana dia sudah kering pada hari ke-7, maka dia harus mandi. Tapi bila mana perempuan itu pada hari ke-7 pun tidak berhenti haid dia, pada hari ke-8 pun tidak berhenti, sampailah hari ke-13, 14, 15 tidak juga berhenti. Bila mana hari ke-15 sudah tidak juga berhenti, maka itu dikira darah istihadah. Ya, dia dikira darah istihadah, darah yang rosak, darah sakit ataupun darah fasad disebut. Ya. Jadi lepas 15 hari tidak juga berhenti haid, maka dia bukan lagi haid selepas 15 hari tadi. Maka dia wajib mandi sudah di situ, mandi wajib dan apa semua. Maka dia wajib sudah untuk solat macam biasa sudah, ya. Dan tempoh kebiasaan adalah 6 atau 7 hari. Sekurang-kurangnya tempoh suci antara dua haid ialah 15 hari, manakala tempoh suci bagi paling lama ialah paling lama tiada hadnya. Terdapat juga perempuan tidak didatangi haid selama setahun, 2 atau lebih. Penentuan tempo tersebut berdasarkan kepada penelitian, yaitu istiqra', yaitu membuat penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dan beberapa kejadian yang mensabitkannya. Apabila seorang perempuan mengalami keluar darah kurang dari tempo haid yang paling pendek, yaitu kurang daripada sehari semalam, atau lebih daripada tempo haid yang paling lama, yaitu melebihi 15 hari, maka darah tersebut dianggap darah penyakit istihadah yang saya sebutkan tadi. Dan itu bukannya darah haid. Darah haid dan darah istihadah dapat dibezakan berdasarkan warna dan kepekatannya, ya. Perempuan akan tahulah darah haid dia warna macam mana, ya. Okey, darah istihadah pula. Jadi darah haid maksudnya tadi adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam keadaan sehat, darah yang sehat. Ada juga namanya darah istihadah, darah yang tidak sehat. Ialah darah penyakit. Darah penyakit namanya yang keluar dari urat di hujung rahim yang dikenali sebagai al-azil. Ya, al-azil. Keluar daripada urat di hujung rahim perempuan. Ya, itu darah istihadah. Dia keluar darah juga, tapi dia kena bezakan sama itu istihadah ataupun haid. Dan darah ini membatalkan wuduk tetapi tidak mewajibkan mandi. Bahkan wajib bersolat dan berpuasa. Perempuan yang istihadah hendaklah membasuh darah istihadahnya dan memakai kain lampin, ataupun kita sebut sebagai modest lah, bahasa tawaunya.
Dia kena berwudu setiap kali solat fardu dan bersolat. Ini bermakna, ini berdasarkan hadis daripada Fatimah bin Abu Hubaish radhiyallahu anha, dia kedatangan darah istihadah, lantas Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa amsiki 'anil salati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa inna ma huwa 'irqun." Maksudnya jika darah haid ia biasanya hitam. Biasanya merah kepekatan seolah-olah hitam. Ini Nabi beritahu ni ya. Jika ia bersifat demikian, janganlah bersolat. Dan jika sebaliknya, kalau darah haid itu tidak berapa pekat, berwuduklah dan dirilah solat, kerana darah itu ialah darah penyakit. Nah, ini perempuan yang tanya kepada Nabi. Hadis seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Abu Hubais menemui Rasulullah SAW dan bertanya. Fatimah binti Abu Hubais bertanya kepada Nabi, berjumpa, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athhur. Afa ad'u as-salata?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, innama dhalika 'irqun wa laysa bihaidah. Fa idza aqbalat haidatu fatruki as-salah, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli." Maksudnya, wahai Rasulullah, aku perempuan yang didatangi haid. Datang perempuan jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ni perempuan yang mengalami haid, didatangi haid. Didatangi darah istihadah, ya. Aku perempuan yang didatangi darah istihadah dan masih belum bersuci. Adakah aku perlu meninggalkan solat? Jawab baginda, tidak perlu, kerana darah itu adalah darah penyakit, bukannya darah haid. Ketika kedatangan haid, tinggalkanlah solat, dan apabila tempohnya sudah habis, hendaklah kamu mandi, membersihkan diri daripada darah, dan dirikanlah solat. Ya, jadi kalau darah istihadah tadi, dia hanya membatalkan wuduk perempuan tadi. Kalau dia ada wuduk, maka batal wuduk dia. Ya, kalau beza dengan darah haid, dia kena mandi wajib. Nah, ya, itu tentang haid. Jadi orang istihadah ini sama dengan penyakit lelaki. Penyakit lelaki ada yang disebut sebagai sulsul-bul. Sulsul-bul maksudnya kencing tak lawas. Sudah ada kencing, ditandas, sekali dia mau sembahyang, ada dia keluar air kencingnya di kepala zakarnya tadi. Terasa dia keluar tadi itu. Maka bila keluar itu batal wuduknya. Bila terkeluar, maka batal wuduknya, terbatal solatnya. Jadi bagaimana? Sulsul-bul ini bagi lelaki, dan perempuan adalah istihadah. Sulsul-bul tadi ada penyakit, orang tu susah sudah mau kencingnya lawas, sudah kencing ada letih keluar sedikit. Jadi macam mana dia mau solat? Dia hendaklah ambil air wudu untuk solat apabila sudah masuk waktu untuk solat. Apabila masuk waktu untuk solat, dia tak boleh ambil wudu awal. Ya, dia kena bercebok dahulu, basuhkan kemaluan dia, habis tu dia ambil wudu, baru dia solat. Tak boleh dia lengah-lengahkan solat. Jadi apabila dia solat dan terkeluar air kencing sedikit di suar dalamnya kan misalnya, ataupun apa-apa yang dia guna, maka itu dimaafkan, sebab dia keadaan darurat, keluar air kencing. Ataupun perempuan begitu juga, darah yang keluar disebut istihadah tadi, dia sudah berwudu, dia sudah cuci kemaluan dia, dan masih lagi ada darah yang keluar, dia kena pakai satu lampin putih ataupun modest yang disebut. Maka dia ambil air wudu, dia solat. Jadi bila mana dia solat, apa-apa yang keluar tadi, darah istihadah tadi, solatnya sah, tidak batal. Dia dalam keadaan istihadah, darah penyakit. Adapun perempuan tadi boleh pakai satu sebut sebagai panty liner. Bila mana dia sudah pakai dan darah tu terkena di panty liner tadi, bila dia habis solat, dia hanya buang sahaja panty liner tadi, dan dia basuh kemaluan dia. Bila mana dia mau solat lagi, kena ambil wuduk lagi. Jadi satu wuduk, satu solat. Satu solat fardu. Dia nak boleh ulang balik wuduk yang zuhur tadi. Dia mau pergi sembahyang asar, dia cakap masih ada wuduk lagi tadi. Jadi untuk orang yang istihadah, dia mesti wuduk setiap kali mau solat fardu, ya. Okay, perkara yang diharamkan kerana haid. Sebelum ni, orang yang dalam keadaan janabah, orang yang dalam hadas besar, perkara yang diharamkan adalah sama juga seperti mana diharamkan haid.
Orang yang haid sama je macam sebelum ni, dia tidak boleh solat, dia tidak boleh baca Al-Quran, dia tidak boleh berhenti di masjid, berhenti lama di masjid, kecuali dia masuk untuk ambil barangnya, keperluan, ya boleh. Ya, untuk dia stay lama-lama situ dia tidak boleh. Ini berdasarkan hadis, tidak haram melintasi masjid. Ya, bagi perempuan tadi kalau berhenti di masjid dalam keadaan haid, tidak haram melintasinya sebagaimana yang dijelaskan dalam perkara yang diharamkan sebab janabah. Antara dalil yang menunjukkan bahawa tidak haram melintas di masjid, maksudnya limpas di masjid, di dalam masjid, selain daripada dalil yang lalu, yaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, nawalini al-khumrah min al-masjid faqultu inni haid faqala inna haidataki laysat fi yadiki. Satu ketika Aisyah disuruh oleh Nabi ambilkan sejadah di dalam masjid. Rasulullah beritahu apa? Ambilkan aku sejadah di masjid. Lalu si Aisyah berkata, isteri Nabi, aku dalam keadaan haid nih. Aku dalam keadaan haid. Maka Rasulullah menjawab, haid bukan pada tangan kamu. Haid itu bukan pada tangan kamu. Kotoran itu bukan pada tangan kamu. Maka kalau ada keperluan, dia dibenarkan untuk masuk ke masjid. Seperti Aisyah tadi ambil sejadah untuk suaminya Rasulullah. Ataupun perempuan tadi kalau dalam keadaan haid, fatwa ulama juga dia membenarkan perempuan itu kalau dia hendak menghadiri majlis ilmu ke masjid, dengan menjaga kebersihan dia, memakai apa yang sepatutnya, sebab niatnya itu untuk menimba ilmu, maka dia dibenarkan. Tapi kalau suka-suka saya masuk masjid, misalnya apa? Kalau contoh ya, dia boleh dengar kuliah, ataupun dia suka-suka tadi masuk masjid. Contoh mau ikut keluarga yang pergi tengok kahwin, orang menikah di masjid. Biasa trend sekarang tu orang menikah di masjid tu begitu. Padahal boleh je menikah di mana-mana. Dia menikah di masjid. Ya. Dan jadi kalau yang tadi kalau yang tadi perempuan itu haid dan tidak ada sebarang kepentingan pun untuk dia masuk menengok orang yang menikah tadi, lebih baik dia menunggu di luar. Cukup saja dia menengok di luar. Dia tidak boleh masuk di dalam. Tapi kalau dia antara pekerja utama, dia pembantu utama si pengantin tadi, maka dia boleh masuk. Dalam keadaan dia jaga kebersihan dirinya, menutup aurat dengan sempurna, kena jaga adab-adab masjid. Okey, perkara lain yang diharamkan ketika haid juga tadi, apabila perempuan haid, dia juga tidak boleh berpuasa. Perempuan yang didatangi haid tidak harus berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Ya, ini berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya tentang maksud orang perempuan yang kurang agamanya. Baginda menjawab, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Maksudnya bukanlah perempuan yang haid itu tidak boleh bersolat dan berpuasa. Ya, sebagaimana maksud hadis di atas, begitulah juga apa yang disepakati oleh para ulama. Walau bagaimanapun mereka wajib mengqadha puasa fardu yang ditinggalkan setelah suci daripada haid, tetapi tidak wajib mengqadha solat. Justru apabila haidnya berhenti, dia wajib berpuasa walaupun belum mandi. Apabila haidnya sudah berhenti, wajib berpuasa walaupun belum mandi. Ya, okey. Jadi perempuan kalau dia haid di puasa Ramadan, maka dia kena menggantikan puasanya di bulan-bulan yang lain. Selama 365 hari itu banyak waktu untuk dia menggantikan puasa yang dia tinggalkan. Adapun solat, dia tidak perlu qada. Solat tidak perlu qada. So apa dia tidak perlu qada? Solat adalah dilakukan setiap hari. Dan dia qada satu hari, contoh haidnya itu selama 9 hari. Jadi dia telah tinggalkan solat 5 waktu selama 9 hari. Kalau dia qada selama 9 hari itu, ganti puasanya, habislah dia, sengsara dia. Ya, sedangkan 5 waktu dia mau solat pun sudah setengah mati dia mau solat. Ini kan lagi dia mau ganti solatnya selama 9 hari. Maka tidak perlu ganti solat, tetapi ganti puasa wajibnya sahaja. Ya.
Contoh dia pecah puasa 7 hari masa dia haid tu bulan Ramadan, maka 7 hari lah perlu dia ganti. Tapi apabila perempuan itu dia berhenti haid dia jam 5 pagi, jam 5 pagi sudah masuk subuh, maka dia wajib terus untuk puasa walaupun dia belum mandi lagi. Walaupun dia belum mandi. Contoh habis sungkai tadi jam 4.50 habis sungkai pula. Habis bersahur tadi 4.50 pagi, masuk waktu subuh. Semalam dia haid, sekali besok pagi dia bangun jam 5, dia tengok tidak ada darah haid yang keluar, maka dia tahu dirinya sudah suci. Dirinya sudah suci. Jadi dia terus berpuasa, wajib dia puasa. Dia tengok, aku tidak haid sudah jam 5 pagi nih, maka dia terus wajib puasa walaupun dia tidak sahur tadi, bangun tadi. Dia wajib teruskan puasa walaupun dia belum mandi, wajib lagi situ. Dia ada mandi wajib, contoh jam 7 pagi, jam 8 pagi, maka dia wajib untuk teruskan puasa wajibnya tadi. Ya. Kalau tak, dia akan disuruh ganti. Lagi bagaimanakah perempuan itu untuk memeriksa haidnya sudah berhenti ataupun tidak? Ya, perempuan kalau nak periksa haidnya berhenti atau tidak, kata ulama hendaklah dia memasukkan kapas ke dalam kemaluan dia. Kapas yang dia masukkan ataupun cotton buds yang korek telinga tu, dia boleh masukkan ke kemaluan dia untuk memeriksa sama ada masih ada darah, masih ada warna darah ataupun tidak. Tapi kalau sudah keluar itu kosong, tidak ada berwarna haid apa semua, maka disitulah dia yakin darah tadi sudah berhenti. Jadi caranya kena masukkan kapas ke dalam kemaluan dia. Ataupun dia tidak letakkan kapas, dia sudah tahu hari ke-9 bersih sudah, maka dia wajib untuk mandi wajib. Ya. Jadi kalau dia sudah berhenti haid dia pada zuhur misalnya, ada perempuan yang berhenti zuhur misalnya kan, dia berhenti haid, dia kering haidnya jam 2 petang. Dia haid selama dia hari ke-7, hari ke-9 sudah dia haid. Berhenti pada waktu zuhur. Jadi bila mana dia sudah berhenti darah haidnya, dia wajib mandi pada waktu zuhur tadi. Bila mana dia lewat-lewatkan mandi, dia mandi lepas asar jam 5, jam 6 ke begitu, zuhur tadi dia kena qada, dia kena ganti. Sebab dia sudah wajib mandi di situ sebab darahnya sudah kering. Wajib dia untuk mengqada. Tak boleh dia lewat-lewatkan ni. Ya. Jadi si suami kalau tahu isteri itu sudah berhenti haid, dia kena ambil peranan situ. Kalau sudah kering, silakan mandi awal. Terus solat. Masih ada waktu zuhur ni. Contoh 2:30 petang tu berhenti haid si perempuan tadi. Alang-alang lah asar baru mandi jam 5. 2:30 tu dia kena mandi sebab dia mesti sembahyang waktu zuhur. Zuhur masih ada waktu di situ. Jadi dia kena sembahyang. Jadi betapa pentingnya, beratnya untuk kita titik beratkan sembahyang. Jadi perempuan ni kita kena jaga waktu haid dia. Seterusnya juga tidak boleh melakukan persetubuhan, bercumbu-cumbuan antara suami dan isteri bagi isteri yang mengalami haid ataupun menggauli isteri di antara pusat dengan lututnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Yang bermaksud oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yaitu jangan setubuhi isteri kamu dalam masa datang darah haidnya, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka suci, sebelum mereka mandi. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Ya, bagi suami isteri, si isteri sudah kering darah haid, masa tempoh haid tadi si suami tidak boleh mendatangi isteri dia, menggauli isteri dia. Menggauli di mana? Di antara pusat dan lutut dia. Jadi kena maklumlah apa yang ada di antara pusat dan lutut, bahagian kemaluan dia lah. Tidak boleh digauli. Ya, adapun di atas daripada pusat dan di bawah daripada lutut, maka dibolehkan untuk bermesra-mesra dengan si isteri tadi. Ya. Dan si isteri tadi kalau sudah berhenti haid dia kena mandi wajib dahulu. Lepas tu barulah dia boleh bersama dengan si suami semula. Selagi dia sudah darah haid, dia tak boleh terus bersama suami dia kena mandi wajib dahulu, bersihkan diri dia, barulah boleh bersama dengan
suami. Itu hukum syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kena belajar. Orang yang selain Islam, orang tidak fikir benda-benda ni, dia haid ke tidak haid ke, orang sesuka hati saja menggauli isteri mereka. Tapi dalam Islam kita menitik beratkan tempoh-tempoh bersuci perempuan, mana yang tidak boleh digauli, mana yang tidak boleh tempoh dia. Ya. Kita kena belajar. Okey, selesai untuk haid, ya. Secara kesimpulannya itulah, kita tengok tempoh dia. Kalau melebihi 15 hari maka dia istihadah, tidak cukup 24 jam dia juga darah istihadah. Darah istihadah ni dia darah penyakit, ya, darah yang keluar. Okey, itu sebab kedua diwajibkan untuk mandi perempuan yang mengalami haid, ya. Jadi kebiasaannya perempuan ataupun kanak-kanak yang umur tingkatan 1, darjah 6, mereka ni tidak tahu lagi dorang datang haid ataupun tidak. Dorang tidak tahu tempoh dorang. Macam kakak-kakak kita, kakak perempuan, bila mana dorang sudah terkena haid, di bulan berikutnya ataupun bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang lain, dia sudah tahu bila akan datang haid dia. Contoh bulan ni dia kena tanggal 20 hari bulan. Jadi dalam minggu depan mungkin dalam 15 hari bulan begitu dia kena. Dia tahu sudah. Jadi bila mana perempuan tadi sudah tahu, dia sudah prepare, dia bawa sudah memang dia punya kain lampin tu untuk dorang pakai. Ya, dorang sudah pakai. Tapi kalau kanak-kanak yang belum tahu apa-apa lagi, biasa dorang akan terkejut. Tiba-tiba ada darah di seluar mereka. Tiba-tiba keluar darah. So dia tak tahu pun, dia tak tahu lagi kebiasaan darah. First time kena. Biasa kadang-kadang kena sama budak-budak sekolah, tingkatan 1, tingkatan 2, maka tiba-tiba ada darah yang keluar. Dan mereka akan bergegas lah pergi ke tandas atau apa semua, bersihkan semua. Dan bila mana dorang sudah tahu, okay, hari ini aku kena tanggal ini. Di bulan depan dia pergi ke sekolah, dia tahu sudah apa tanggal-tanggal sekian, dia kena bawa sudah prepare. Ya, dia kena buat persediaan tanggal-tanggal begini aku akan kena ni begini. Maka dia sudah tahu mengurus diri dia. Jadi ibu bapa kena main peranan untuk ajar anak perempuan tahu mengurus diri mereka. Kalau tidak, ada yang datang bulan siap begitu, datang haid, dia tidak mandi wajib. Sampai tingkatan berapa dia tidak mandi wajib. Begitu sajalah. Dia tidak solat, dia tidak tahu dia haid dia lepas haid tidak bersuci. Maka begitulah. Sebab dia tidak belajar, ya. Sebab ketiga yang mewajibkan untuk orang itu mandi adalah al-wiladah. Al-wiladah iaitu beranak. Perempuan yang lepas beranak. Al-wiladah itu melahirkan anak, ya. Sebab pertama tadi janabah, sebab kedua haid, sebab ketiga al-wiladah, ya. Al-wiladah yang bermaksud bersalin. Ya, mak kita bersalin, beranakkan kita. Bersalin bermaksud melahirkan anak. Perempuan yang bersalin ada kalanya tidak keluar darah. Oleh yang demikian hukumnya sama dengan janabah. Ini kerana anak tersebut terjadi daripada air mani lelaki dan perempuan. Jadi hukumnya tetap sama walaupun berbeza anak yang dilahirkan atau cara melahirkannya. Apabila kelahiran anak diikuti dengan keluarnya darah seperti kebiasaan perempuan yang melahirkan anak, darah tersebut dinamakan nifas yang mempunyai beberapa hukum tertentu. Jadi perempuan ni ada kalanya dua keadaan dia beranak. Ada beranak tu tidak ada darah yang keluar. Tapi selalunya perempuan bila mana beranak akan ada darah yang keluar. Jadi darah yang keluar itu semasa baby kita keluar daripada rahim ibu kita, itulah dinamakan darah nifas. Darah nifas. Pengertian nifas, ya. Jadi orang bersalin tadi ni pun dia kena mandi wajib bila mana dia sudah suci. Sama ada dia bersalin tadi secara normal, maksudnya secara normal dia keluar daripada kemaluan tadi. Kita keluar daripada kemaluan ibu kita, ya. Ataupun yang tidak normal disebut sebagai dia kena operation ataupun caesar, dibelah perut mak kita tadi tu, dibelah sedikit untuk keluarkan kita daripada perut tadi sebab kita terlalu besar ataupun kita terlalu songsang di dalam, ataupun si perempuan susah untuk mengejan ke apa namanya itu, keluarkan anak, maka dia kena bedah. Jadi kalau dia kena bedah sekalipun
tetap dia juga akan mengalami hukum nifas. Akan keluar darah tadi itu. Apa itu nifas? Nifas dari segi bahasa melahirkan anak. Manakala menurut syarak darah nifas ialah keluar darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ia dinamakan nifas kerana keluar daripada kelahiran satu jiwa. Nafsun itu jiwa bermaksud dalam bahasa Arab. Sebab itulah perempuan disebut juga orang yang melahirkan anak dengan nufasa. Orang yang nufasa. Darah yang keluar semasa melahirkan anak tidak dianggap nifas, tetapi darah kotor, kerana ia mendahului kelahiran. Justru solat adalah wajib atasnya sekalipun dirinya berdarah, dan wajib mengqadha sekiranya tidak dapat mengerjakan ketika itu. Okey. Jadi perempuan tadi ni, dia dikira nifas kalau dia sudah keluar melahirkan anak tadi, keluar darah masa melahirkan anak tadi, barulah dia digelar sebagai nifas, darah nifas. Tapi ada kalanya perempuan sebelum dia beranak sudah keluar darah, ataupun air ketubannya sudah keluar. Maka di sini perselisihan pendapat antara ulama sama ulama, ya. Jadi bila mana si perempuan tadi, selagi mana belum keluar darah nifas dia, macam lagi 10 hari dia mau beranak, keluar sudah darah dari kemaluan perempuan tadi, ataupun air ketuban dia pecah. Dalam tu ada ketuban tu, air ketuban tu pecah. Maka tadi dia masih wajib lagi untuk solat. Masih wajib lagi untuk solat, ya. Tapi fatwa masa kini mengatakan, bila mana perempuan tadi sudah ada tanda-tanda bersalin. Tanda-tanda bersalin salah satunya keluar pecahnya air ketuban, darah yang keluar daripada kemaluan tadi, maka dia sudah diambil kira hukum nifas. Sebab perempuan tadi sudah tidak mampu lagi untuk solat, sebab ada air ketuban yang pecah, ataupun ada air yang keluar daripada kemaluan tadi. Maka fatwa membenarkan perempuan tadi kalau sudah ditahan di hospital mau beranak, sudah pecah air ketuban dia sudah tidak perlu solat lagi. Yang sudah tidak perlu solat. Akan tetapi kalau si ibu tadi melahirkan anak tadi mampu untuk solat, masih mampu untuk solat walaupun air ketubannya sudah pecah, silakan untuk solat, tidak mengapa. Tapi kalau dia tidak solat, maka dia dikira dia tidak mengapa. Ya, itu fatwa dia. Itu darah nifas. Tempo nifas pula, ya. Haid tadi lain, nifas ini darah yang keluar selepas melahirkan anak. Jadi ibu kita lepas melahirkan, kita akan ada darah yang keluar selama ikut temponya lah, ya. Akan ada darah yang keluar. Okey. Tempo nifas, tempo minimum paling sekejap nifas ialah sekejap saja, sekelip mata. Lahzah. Ya. Apa yang keluar selepas melahirkan anak, keluar sedikit saja darah, dia sudah dikira nifas. Kadang-kadang ia berterusan hingga beberapa hari dan biasanya selama 40 hari. Kebiasaannya darah nifas selama 40 hari. Ini waktu kebiasaannya. Manakala tempo maksimumnya pula ialah selama 60 hari. Berdasarkan kajian, darah yang keluar melebihi tempo tersebut adalah darah penyakit. Okay. Jadi darah haid tadi paling standard tadi 6 hingga 7 hari. Tapi kalau keluar melebihi 15 hari, maka dia dikira darah penyakit ataupun istihadah. Ingat istilah itu haid, istihadah, nifas, wiladah. Itu istilah-istilah dalam fiqh dia. Dan si perempuan dia dapat haid tadi kalau melebihi tempo maksimum 15 hari, maka dia sudah dikira istihadah. Jadi begitu juga orang yang beranak tadi, kebiasaannya darah tu berhenti pada hari ke-40. Tapi kalau nak berhenti juga pada hari ke-40, maksimumnya adalah 60 hari. 60 hari berapa? Selama 6 bulan. Selama 2 bulan. 2 bulan tadi kalau masih juga tidak keluar, tidak berhenti darah nifas ibu kita, maka ibu tadi wajib untuk mandi. Yang mana dia wajib mandi, maka dia sudah wajib untuk solat. Wajib solat. Jadi selama dia lepas beranak tadi itu, selama 40 hari, dia tidak perlu solat. Dia jaga anaknya, dia menyusukan anak dia. Tapi ada kalanya juga, salah faham kita hari ini, bila perempuan sudah melahirkan anak, mesti hari ke-40 baru dia mandi. Itu silap. Mesti hari ke-40 baru dia mandi. Tidak.
Dia boleh mandi kalau sudah kalau darah tadi sudah berhenti. Contoh hari ke-20 darah ibu kita sudah berhenti lepas beranak. Anggaplah adik kita kan baru dilahirkan, ibu kita keluar darah nifas. Hari ke-25 ibu kita periksa tidak ada lagi darah nifas yang keluar, maka ibu kita sudah wajib mandi. Mandi macam mana? Mandi wajib. Nah, kita akan masuk nanti cara mandi wajib bagaimana. Jadi dia sudah wajib untuk mandi dan wajib sudah untuk solat. Jadi main peranan penting di sini siapa? Si suami. Dan kita kalau sudah besar ada istri kita. Kita kena tahu kalau berhenti darah nifas istri kita, maka kita perlu suruh untuk istri kita untuk solat. Sembahyang sudah, tidak perlu tunggu hari ke-40. Tapi kebiasaannya hari ke-40. Tapi kalau sebelum lagi sudah berhenti, maka perlu untuk mandi. Sama lah haid juga. Selalu kebiasaannya 6 hari ke 7 hari. Tapi kalau berhenti pada hari ke-5, mandilah hari ke-5 tu. Begitu, ya. Dan ibu kita masih keluar darah selepas 60 hari, maka dia dikira darah penyakit, darah istihadah. Walaupun dia sudah keluar, masih keluar lagi, perlu untuk mandi wajib dan mestilah untuk solat. Dan pada waktu itu kalau bulan Ramadan, teruskan puasa bulan Ramadan. Ya, selagi mana dia belum tempoh susuan dululah. Okey. Okey, dan semua ini berdasarkan kajiannya. Jadi perkara yang diharamkan ataupun perkara yang tidak dibolehkan bagi perempuan yang dalam keadaan nifas. Jadi samalah macam tadi juga, dalam tidak boleh orang dalam keadaan janabah, dalam keadaan haid. Jadi juga begitu juga dalam keadaan wiladah, yang lepas melahirkan anak ataupun darah nifas yang keluar. Ya. Jadi para ulama telah bersepakat tentang hukum nifas adalah sama dengan semua hukum yang berkaitan haid. Jadi apa yang tidak boleh tadi adalah dia tak boleh melintas atau lalu dalam masjid, dia tidak boleh berpuasa, dia tidak boleh solat, dia tidak boleh lagi bersubuh dengan istri suami dia, bersama dengan suami dia selagi mana darah tadi tidak berhenti. Kalaupun sudah berhenti, dia mesti mandi wajib dahulu baru boleh bersama si suami tadi. Itu tentang nifas. Dan ada pun di sini juga beritahu keluar darah ketika mengandung. Ibu kita tempoh mengandung, ya, tempoh mengandung bagi si ibu paling anu pun 6 bulan, ya, berdasarkan kepada dua ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, yang bermaksud sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Seterusnya firman Allah disambung pula, wa fisaluhu fi amain, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam tempoh masa 2 tahun. Jadi ditolak 2 tahun selama 24 bulan, 30 bulan tolak 24 bulan, jadi waktu minimum orang yang mengandung adalah 6 bulan. Ya. Apabila tempoh mengandung dan menyusu 30 bulan dan tempoh menyusunya sahaja ialah 2 tahun, ya. Okey, tempoh kebiasaannya pula ialah pada kebiasaan ibu kita mengandung adalah 9 bulan 10 hari ataupun lebih ataupun kurang. Ya, kepada keadaan yang sebenar yang berlaku pada keseluruhan kaum wanita. Mereka biasanya melahirkan anak selepas 9 bulan atau kurang beberapa hari dari masa mula mengandung. Okey, tempoh maksimum pula menurut pendapat Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i pendapatnya sahaja, tempoh paling lama mengandung ialah selama 4 tahun. Ada perempuan pernah kena begitu kan? Pada zaman dia kita tidak tahu macam mana istiqra ataupun penelitian yang digunakan oleh Imam Syafi'i, ini hanya sekadar pendapatnya. Tapi kalau mana ada pendapat paling kuat sekarang, teknologi kita ada boleh scan budak ada dalam kandungan apa semua, maka pendapat itu yang kita ambil kira, iaitu 9 bulan 10 hari, bukannya 4 tahun. Ya. Okey, yang seterusnya adalah perkara mewajibkan mandi sudah adalah al-maut, meninggal dunia, orang mati. Yang terakhir sudah. Perkara yang keempat adalah al-maut, orang yang meninggal dunia.
Okey, al-maut yang bermaksud meninggal dunia. Meninggal dunia orang yang apabila seorang muslim meninggal dunia, mayatnya menjadi fardu kifayah dimandikan oleh orang Islam. Ini berarti jika ada sesiapa dari kerabatnya atau orang lain memandikannya, gugurlah tuntutan fardu tersebut daripada orang lain. Sebaliknya pula, semua orang Islam akan berdosa jika tiada seorang pun di kalangan mereka yang memandikannya. Orang yang memandikan mayat wajib berniat memandikannya, walau bagaimanapun hal demikian adalah selain daripada mati syahid. Orang yang mati syahid tidak dimandikan, dia terus dikafankan, tidak disolatkan, terus dikubur. Nanti kita akan bahaskan dalam bab jenazah. Jenazah masih jauh lagi. Kita akan perincikan dalam bab al-janaiz, iaitu bab pengurusan jenazah. Dalil wajib memandikan mayat ialah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi wa qasatuhu naqatuhu irsiluhu bima'in wa sidrin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang yang sedang berihram menunaikan haji, dia mati terjatuh, ya, terjatuh daripada untanya, lalu terpijak tengkuknya, terjatuh, dipijak lagi lehernya oleh unta dari itu. Maka orang itu mati. Apa Rasulullah beritahu? Hendaklah kamu mandikannya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Jadi hadis itu mengatakan bermaksud wajibnya untuk kita mandikan orang yang meninggal dunia, dimandikan wajib, ya. Jadi kita akan tengok bagaimana cara mandi, dan seterusnya kita akan bahaskan pula tentang mandi-mandi sunat. Pada pertemuan akan datang kita akan bahaskan apa mandi-mandi sunat. Tadi mandi wajib, dan al-ghuslu itu ada dua tadi, ada al-mafrud, ada yang disunatkan. Disunatkan disebut sebagai al-ghuslul mandub. Pertama al-ghuslul mafrud, itu yang difardukan, ada 4. Al-janabah, orang lelaki atau perempuan yang mimpi keluar air mani wajib mandi. Kedua, ataupun suami isteri yang melakukan persetubuhan walaupun tidak keluar air mani pun kena mandi wajib. Sebab kedua, perempuan yang mengalami haid, sudah berhenti haid dia kena mandi. Ketiga, al-wiladah tadi, perempuan yang keluar darah nifas lepas melahirkan anak. Dan yang keempat adalah al-maut, orang yang meninggal dunia. 4 perkara tadi itu namanya al-mafrud, yang diwajibkan. Kedua pula adalah al-ghuslul mandub, mandi sunat. Apakah mandi-mandi sunat yang ada dalam buku ini, kita akan bahaskan di hari kemudian, ya. Jadi itulah tentang mandi, dan seterusnya kita begitu cara-cara mandi wajib, mengikut step-step dia, langkah-langkah dia. Gitu ya. Jadi mandi juga tadi, kalau tidak ada mandi wajib, tidak ada air, kita akan bertayamum. Bertayamum. Kita akan masuk juga bab bertayamum. Ya, kita masih dalam jilid yang pertama. Oke, demikian saja untuk hari ini bab kita, yaitu 4 perkara yang mewajibkan untuk orang itu mandi wajib. Jadi secara kesimpulannya, kita kena tahu seorang muslim itu adalah fardu ain ke atas dirinya untuk tahu dirinya bila dirinya perlu untuk mandi wajib. Dia ada adik perempuan, ada emak dia, ada isteri, dan ada anak perempuan, dia kena ambil berat, ya. Bila mana orang yang sudah bersih tadi, maka wajib dia untuk solat, tidak boleh dilengah-lengahkan lagi, ya. Jadi adapun yang ditinggalkan solat, maka dia wajib untuk puasa yang dia tinggalkan adalah wajib untuk dia ganti. Haid tadi, orang yang mengalami haid tadi, solat dia tidak perlu diganti, adapun puasanya perlu diganti. Jadi lelaki tidak ada keuzuran untuk meninggalkan solat. Misalnya dia keluar air mani, dia termimpi apa semua, dia mimpi jam 12, tiba-tiba dia mandi jam 4 petang, zuhur sengaja dia tinggalkan, maka berdosa besar bagi dia. Dia bukan macam perempuan tadi tunggu kering air keluar kering darah haid dia. Lelaki tidak perlu tunggu kering air mani dia. Tidak ada begitu, berhenti keluar air mani. Sebab sifat air mani itu adalah sekejap saja terpancut begitu, tidak seperti perempuan lepas
1 jam akan keluar lagi, 1 jam akan keluar lagi. Jadi tidak sama hukum dia itu. Demikian saja, kita akan sambung di minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.